Waalaikumsalam warahmatullahi إن wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال المصنف رحمه الله أي الإمام الجوزي وقد يخرج بالعوام تعظيم المتزهرين إلى قبول دعاواهم وإن خرقوا الشريعة وخرجوا عن حدودها فترى المتنفس يقول العامي أنت فعلت بالأمس كذا وسيجري عليك كذا ويصدقه ويقول هذا يتكلم على الخاطر ولا يعلم أن ادعاء الغيب كفر. Alhamdulillah. Bab yang seterusnya, bolehkah seseorang bermimpikan Nabi SAW? Seperti mana kata Ibn Jauzi sebentar tadi yang membawa maksud, ada-kadanya tipu daya iblis ini berlaku dengan cara mengagungkan orang-orang yang kelihatan zuhud dan orang awam disuruh menerima dakwaan-dakwaan mereka, sekalipun mereka menyalahi syarak dan terkeluar daripada batasannya. Kadang-kadang engkau melihat orang yang zuhud yang juga berperanan sebagai tukang ramal berkata kepada salah seorang di antara mereka, esok engkau akan begini dan keadaanmu akan jadi begini. Orang awam itu pun membenarkannya dan dia berkata orang ini bercakap berdasarkan firasat hatinya, sedangkan dia tidak tahu bahawa menyeru atau mendakwa pengetahuan tentang hal-hal gaib itu adalah haram dan salah satu bentuk kekufuran. Ada orang awam yang tertipu dengan tipu daya iblis sehingga sanggup mengagungkan orang-orang yang kelihatan zuhud walaupun mereka ini hakikatnya adalah seorang pendusta. Mereka tertipu dengan peribadi luaran seseorang tanpa memeriksa akan kesahihannya. Apa yang keluar daripada mulut mereka itu nampak baik dan benar, sedangkan ia adalah perkara yang bercanggah dengan syarak. Tambahan pula, apa yang didakwa itu adalah dakwaan yang pelik-pelik dan di luar jangkauan akal fikiran manusia. Orang awam menganggap bahawa mereka ini telah diberikan kelebihan oleh Allah dan taraf mereka bukanlah setaraf orang yang biasa, sedangkan mereka hanya menipu untuk mendapatkan penghormatan dan nama semata-mata. Contohnya, ada seorang yang mendakwa berjumpa Nabi dalam keadaan yang sedar, iaitu yaqadhah. Disebabkan kezuhudan dan nampak kealiman yang dibuat-buatnya, ramai orang awam yang tertipu dan mempercayai bulat-bulat apa yang didakwakan. Sedangkan para ulama telah berkata mustahil seorang itu berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan sedar, kecuali pada zaman sahabat dan yang sempat hidup dengan zaman Nabi SAW. Adapun selepas zaman kewafatan Nabi, jikalau ada manusia yang mengaku berjumpa Nabi dalam keadaan sedar, ia telah menyatakan satu kedustaan yang besar. Sekalipun benar dia berjumpa dengan orang yang mengaku sebagai Nabi itu, yang dilihatnya itu bukanlah Nabi yang sebenar, itu adalah iblis yang mengaku bahawa dia adalah Nabi, dan apa yang dilihat itu bukanlah Nabi yang sebenar, kerana syaitan mustahil baginya menyerupai Nabi SAW. Ini sudah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala Nabi SAW, man ra'ani fil manami faqad ra'ani فإن الشيطان لا يتخيل بي ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang bermimpi melihat aku ketika waktu tidur, maka sebenarnya dia melihat aku.
kerana syaitan tidak boleh menyerupai diri aku. Mimpi orang beriman itu satu bahagian daripada 46 bahagian kenabian. Namun jika seorang itu mendakwa dirinya berjumpa Nabi SAW dalam mimpi, maka terdapat beberapa perbincangan di antara ulama. Pada asasnya memang benar. Terdapat hadis yang sahih meriwayatkannya, wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna asy-syaitana la yatamathalu fi surati. Siapa yang telah melihatku di dalam mimpinya, maka ia telah sesungguhnya melihatku, kerana syaitan tidak mampu menyerupai gambaran. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Jauzi rahimahullah tentang orang awam yang menta'zimkan ataupun memuliakan ataupun mengagungkan orang-orang yang membuat dakwaan-dakwaan yang pelbagai, terutama sekali yang berkaitan dengan Nabi SAW. Kenapa? Batang tubuh Nabi SAW itu merupakan sumber hukum Islam ataupun sumber syarak, iaitu sunnah. Yang mana kita tahu dua sumber al-aslain, dua sumber yang utama dalam Islam adalah yang pertama tidak lain tidak bukan iaitu Al-Quran, iaitu kitab Allah. Yang kedua sunnah Nabi SAW. Bahkan boleh kita sebut bahawasanya Al-Quran itu tidak boleh kita memahaminya secara berasingan daripada sunnah Nabi SAW. Contohnya apabila kita membaca Al-Quran tentang wa'aqimus salah, tentang dirikanlah salat, kita tidak tahu macam mana untuk mendirikan salat. Adakah hanya berdiri sahaja ataupun ada benda-benda yang lain, ataupun Allah Ta'ala menyebut warka'u ma'ar-raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya apa benda, apakah yang dimaksudkan dengan rukuk? Adapun ayat tentang melaksanakan salat secara detail adalah satu ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang salatul khauf, iaitu salat di masa peperangan. Yang mana kita tahu di dalam peperangan ini ada salat yang kita boleh buat jemaah, kemudian ada step-step yang kita boleh ada dua pasukan yang saling ganti untuk menjaga jemaah. Tapi solat yang biasa tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, macam mana caranya, 13 rukunnya, macam mana nak rukuk dan sujud. Tidak lain tidak bukan yang mentafsirkan Al-Quran yang paling utama adalah sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi itu adalah tidak semestinya perkataan Nabi. Sunnah Nabi SAW terdiri daripada qawlan wa fi'lan wa taqriran. Qaul, cakap ataupun sabda baginda alaihi salatu wassalam. Yang kedua, wa amalan, qawlan wa fi'lan, perbuatan Nabi SAW. Wa taqriran, taqriran ni maksudnya pengakuan Nabi SAW. Jadi apabila seorang itu membuat satu dakwaan, dia telah bertemu dengan Nabi SAW secara jaga, dan Nabi SAW memberikan dia hukum hakam yang bercanggah dengan hukum hakam yang sedia ada yang telah disampaikan oleh para sahabat kepada kita, maka orang itu sebenarnya telah sama ada dia sendiri membohong ataupun dia sendiri ditipu oleh syaitan. Yang mana kita tahu benda ni bukan satu benda yang terjadi pada zaman dahulu saja, tapi sampai sekarang kita dapat tahu mana dengan kemajuan dunia, media sosial dan sebagainya, kadang-kadang orang-orang yang mengaku berjumpa Nabi SAW, walaupun secara mimpi pun dia membuat dakwaan yang pelbagai. Akan tetapi para ulama terbahagi kepada tiga bahagian ataupun tiga kelompok tentang dakwaan, ataupun apabila seorang itu mendakwa dia berjumpa Nabi SAW dalam mimpi. Adapun dalam sedar, iaitu yaqadhah, maksudnya kita sekarang ni dalam sedar yaqadhah. Secara umumnya benda itu tidaklah dikatakan bahawa si benda itu mustahil berlaku, tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahawa si boleh berjumpa ataupun tidak mustahil bagi akal benda itu berlaku. Tapi secara umumnya untuk menutup pintu-pintu mafsadah ataupun pintu-pintu kerosakan, jadi para ulama ini kata benda ini tidaklah tutup, jangan kita promosikan. In case kalau terjadi pada diri kita sendiri, contoh kita dalam keadaan baru sedar sebagainya, mungkin kita rasa macam itu Nabi SAW datang kepada kita ataupun kepada orang yang sebagainya, itu pun tidaklah
confirm ataupun tidaklah termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam itu. Adapun yang diceritakan di dalam hadis ini tentang 3 kelompok ulama yang terbahagi kepada 3 kelompok tentang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kelompok pertamanya adalah yang dipelopori oleh Muhammad bin Sirin. Kalau kita tahu Muhammad bin Sirin ini adalah seorang pentafsir ataupun pentakbir mimpi di zaman salaf, dan juga Al-Qadhi Iyad, iaitu seorang qadhi ataupun hakim dalam mazhab Maliki. Ini kelompok pertama, dia mengatakan bahawasanya mereka berpendapat bahawa hadis yang tentang siapa yang menjumpai Nabi SAW pada waktu mimpi itu, maka hadis itu terikat dengan sama wajah dan bentuk Rasulullah yang dilihat dalam mimpi dengan apa yang diriwayatkan ataupun yang dilihat semasa hayat baginda Nabi. Jikalau ia sama sifatnya dan perbuatannya ketika itu adalah wajah sebenar Nabi. Jikalau bercanggah maka ia bukanlah Nabi SAW. Ini bermakna hadis di atas tidak mutlak kepada semua bentuk wajah yang dilihatnya. Ia hanya benar-benar wajah Nabi jikalau sifatnya sama dengan apa yang diriwayatkan. Bagi para sahabat, apa yang dilihat mestilah sama dengan wajah Nabi yang diketahui mereka. Kelompok yang pertama yang dipelopori oleh Muhammad bin Sirin dan juga Al-Qadhi Iyad rahimahumullah adalah kelompok ulama yang mengatakan bahawasanya, nak mengatakan bahawasanya yang kita mimpi itu adalah mimpi Nabi, hendaklah yang syarat yang utamanya adalah, yang pertama syaratnya wajah ataupun bentuk fizikal ataupun kita punya jasad Nabi itu adalah seperti mana apa yang sahabat-sahabat Nabi SAW riwayatkan, ataupun apa benda yang mereka sendiri tengok. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq, saya bagi contoh, dia bermimpi berjumpa Nabi SAW dengan rupa yang dia pernah memang tengok Nabi hari-hari. Jadi itu adalah Nabi SAW. Adapun kalau tiba-tiba dia seorang sahabat ataupun seorang tabi'in itu dia bermimpi seorang yang gemuk ataupun seorang yang tidak berjanggut dan sebagainya, ataupun orang yang hitam, dan dia mengaku bahawa dia adalah Rasulullah SAW, maka dakwaan tersebut secara automatik tertolak. Ini pendapat yang pertama. Dalil yang diutarakan oleh kumpulan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu seorang lelaki telah bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menceritakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Ibnu Abbas bertanya kepadanya, sifatkanlah apa yang kamu lihat itu. Maka lelaki itu berkata, aku menyebut ciri-ciri Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali adalah anak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu cucu Nabi SAW. Lalu aku menyerupakan apa yang aku lihat di dalam mimpi itu dengan Al-Hasan bin Ali. Ibnu Hajar berkata sanad hadis ini adalah baik. Maksud di sini adalah pada satu hari Ibnu Abbas dijumpai oleh seorang lelaki. Dia kata dia bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak secara serta-merta mengiyakan apa yang dilihat oleh lelaki itu. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas, iaitu anak sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tanya kepada lelaki itu, macam mana bentuk orang yang kamu lihat dalam mimpi. Kemudian orang itu ceritakan kepada Abdullah bin Abbas, orang itu seperti mana bentuk dia macam Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi apabila Sayyidina Abdullah bin Abbas dengar benda itu, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas bagi approve lah, ataupun bagi kata itu memang betul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Antara orang yang dia punya ciri-ciri dia yang paling serupa ataupun mirip dengan Nabi adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau diambil pendapat kumpulan ini, mimpi yang seperti orang yang tiba-tiba dia mimpi lelaki yang bertubuh gemuk, pendek ataupun berambut keriting, dia kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mimpi seperti itu adalah mimpi yang tidak benar, kerana tubuh baginda tidak gemuk dan tidak mungkin ia melakukan perkara yang aib dan tidak sopan. Ia juga bukan Nabi kerana mustahil Nabi menyuruh sesuatu yang bercanggah dengan tuntutan Al-Quran. Ataupun contohnya, orang tu jumpa Nabi dalam keadaan yang Nabi betul lah, macam seperti mana yang kita tengok dalam kitab-kitab Syama'il Muhammadiyah dan sebagainya yang menceritakan Nabi. Tapi orang tersebut mendakwa bahawasanya Nabi suruh bunuh orang. Contoh, bunuh orang dalam yang tidak ada hak. Melainkan kalau orang tu ada buat benda-benda yang
mengharuskan kita bunuh dia seperti mana orang yang bunuh orang lain ataupun orang yang berzina dan sebagainya, yang telah berkahwin, tiba-tiba dia suruh bunuh orang. Jadi itu bukan Nabi SAW. Walaupun dia kata rupa orang tu, dia kata sama dengan apa yang kita tengok dalam kitab-kitab sirah. Sebab Nabi mustahil alaihi salatu wassalam muncul dalam mimpi mengajarkan orang lain membuat dosa ataupun menyalahi syariat yang telah ada. Kumpulan ulama yang kedua tentang perkara ini, iaitu yang dipelopori oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, iaitu berpendapat hadis tersebut ataupun hadis tentang berjumpa Nabi dalam tidur itu adalah umum bagi semua orang, sama ada orang yang pernah melihat Nabi semasa hidup ataupun orang yang tidak pernah melihat Nabi SAW seperti kita. Semua jenis mimpi Rasulullah adalah benar sebagaimana maksud hadis tadi. Hasil pendapat ini, apa sahaja yang dilihat dalam mimpi dan mendapat ilham ataupun apa jua perasaan bahawa ia adalah Nabi, maka benarlah mimpi itu daripada Nabi SAW. Sebab mimpi tentang Nabi ini kadang-kadang bukan orang tu dia cakap dia Rasulullah dalam mimpi. Mungkin kita mimpi itu, kita terdetik dalam hati kita itu adalah Rasulullah. Jadi ulama kelompok yang kedua ini dia berkata bahawasanya tidak seperti yang pertama tadi. Ulama yang pertama tadi dia mengikat ataupun mensyaratkan orang itu mestilah orang yang sama dengan apa yang ada di Nabi SAW. Ulama kedua ni ataupun kelompok kedua ini, ulama yang kedua ni mengatakan bahawasanya kalau orang tu tak sama pun, tapi kita ada rasa macam satu perasaan yang dia tu Nabi, itu pun boleh jadi Nabi SAW dalam bentuk yang lain ataupun dalam bentuk yang bukan seperti mana baginda hidup. Tetapi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ataupun yang kelompok pertama tadi kan, Imam Ibn Hajar yang komen dalam Fathul Bari, ketika mengulas pendapat ini berkata perlu diingat bahawa pendapat pertama itu, iaitu yang kata mensyaratkan orang tu mestilah sama dengan Nabi ataupun sama keadaan fizikal dengan Nabi. Muhammad bin Sirin adalah imam dalam bab ta'bir mimpi, manakala Qadhi Iyad pula adalah pendapat yang sederhana dan baik. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia komen ataupun dia bagi ta'liq sikit kepada pendapat kedua ni, yang dia kata kalau kita jumpa orang gemuk tapi kita rasa dia itu Nabi dan mimpi kita, ataupun kita jumpa orang yang hitam ataupun terlampau putih ataupun terlampau macam ni yang tak elok, tapi kita rasa dia Nabi dalam mimpi kita, benda tu tetap juga boleh jadi Nabi. Ibn Hajar dia macam bagi satu komentar bahawasanya pendapat ini tidak begitu kuat sebagaimana pendapat yang pertama tadi. Sebab apa? Kita ataupun manusia mestilah kita punya fizikal kita tu mestilah sama, ataupun Nabi SAW kata siapa yang tengok aku, maksudnya dengan wajah ataupun dengan fizikal yang sebenar, bukan yang fizikal orang lain. Kenapa tiba-tiba pula Nabi menjelma ataupun muncul dalam mimpi kita dengan wajah orang lain? Itu dapat menimbulkan kekeliruan. Jadi seolah-olah macam Ibn Hajar mengatakan bahawasanya pendapat yang kedua ini tidak begitu kuat. Berdasarkan kepada pendapat ulama kumpulan yang ini, mungkin benarlah apa yang telah kita lihat dalam mimpi itu, walaupun tidak sama dengan apa yang diceritakan dalam kitab-kitab sirah ataupun syama'il. Ini pendapat, sekadar pendapat ulama yang mana penulis dia nyatakan juga. Kemudian ada lagi satu pendapat ataupun satu kumpulan ulama yang berpendapat, iaitu dalam kalangan itu adalah seorang yang bernama Syekh Mustafa Zarqa. Mustafa Zarqa ni ulama kontemporari lah, rahimahullah, telah meninggal. Syekh Mustafa Zarqa berkata setelah beliau membuat satu kajian ataupun dia membandingkan antara dua pendapat tadi, dia mengatakan bahawasanya secara zahirnya kelihatan hadis di atas seolah-olah menjamin semua wajah Nabi sebagaimana ilham seseorang dapat dilihat dalam mimpi itu adalah memang Nabi yang sebenarnya. Tetapi setelah melakukan tafsiran para ulama, jelaslah hadis tersebut tidak memberi jaminan untuk semua itu. Malah jaminan yang benar yang dilihat dalam mimpi itu adalah khas bagi para sahabat Nabi SAW yang mengetahui dengan jelas rupa paras Nabi yang sebenar. Adapun bagi individu yang tidak pernah melihat Nabi sepanjang hayat mereka tidak termasuk dalam jaminan hadis syaitan tidak boleh menyerupai.
Bukan maksudnya Mustafa Zarqa ini ataupun Syekh Mustafa Zarqa menafikan mimpi itu adalah mimpi Nabi, kita tak boleh mimpi. Tetapi dia menafikan jaminan itu. Sebab apa? Sebab pendapat ketiga ni menyatakan bahawasanya sebabnya walaupun orang tu dia kata aku mimpi Nabi dan dinyatakan Nabi ini seperti mana yang disebut dalam sirah ataupun kitab-kitab Syama'il, seperti mana Syama'il At-Tirmidzi dan sebagainya, tetapi dia hanya mampu sebutkan ciri itu sahaja. Kita tak tahu adakah ciri itu sama dengan sebenar-benarnya Nabi SAW semasa hayat baginda. Jadi jaminan itu tidak ada, melainkan yang dijamin betul-betul yang Nabi ini muncul dalam mimpi itu adalah Nabi sebenarnya adalah orang yang pernah melihat Nabi dalam kalangan orang, iaitu sahabat Nabi SAW. Saya bagi contohnya kalau ada seorang tu dia katakan dia nak sifatkan Encik Ahmad kepada seseorang yang tidak pernah melihat Encik Ahmad. Encik Ahmad ini seorang yang tinggi, kulitnya putih, matanya bulat dan sebagainya. Dia sebutlah bibirnya giginya elok sebagainya. Tetapi orang yang mendengar penjelasan orang yang menjelaskan Encik Ahmad itu tidak dapat nak pastikan macam mana sebenarnya keadaan Encik Ahmad itu, sebab dia hanya menggambarkan Encik Ahmad ni gigi lawa. Gigi lawa pun ramai orang gigi lawa. Ada orang gigi lawa yang jarang, ada orang gigi lawa yang rapat. Kemudian ada semua, ramai orang yang putih, ada ramai orang yang tinggi. So Syekh Mustafa Zarqa dia kata orang yang betul-betul dijamin dalam hadis ini, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, itu siapa yang melihatku di dalam tidur, maka dia sebenarnya telah melihatku, adalah terkhusus kepada sahabat-sahabat yang pernah melihat Nabi SAW sahaja. Adapun orang-orang yang macam kita, bukan mustahil bagi akal ataupun tidak mustahil bagi akal untuk kita bertemu Nabi. Cuma kita nak jamin itu Nabi agak susah sikit. Sebab kita baca kitab sirah, kitab Syama'il pun kita rasa Nabi itu, kita bayangkan sendiri, oh ni Nabi handsome dan sebagainya, tapi kita tak tahu hakikat sebenar Nabi itu macam mana rupa. Melainkan dulu kalau ada orang yang ada gambar kan, sedangkan dulu mana ada dalam zaman Nabi, mana ada kamera dan sebagainya, tidak ada foto Nabi. Jadi jaminan itu kita ni tidak merasalah bagi pendapat Mustafa Zarqa, tidak merasa jaminan itu. Okey, syaitan memang tidak boleh menyerupai Nabi, tapi dalam hal ini hanya boleh menyerupai orang lain lalu mendakwa ia Nabi dan kita tidak mengetahui. Lebih bahaya apabila gambaran itu memberi mesej dalam bentuk cakap ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan watak sebenar Nabi SAW. Syekh Mustafa Zarqa juga menegaskan, jikalau seorang merasakan ia telah memimpi Nabi pada zaman ini, maka tiada jaminan yang dilihatnya adalah Nabi, kerana ia terbuka kepada benar ataupun salah. Oleh kerana itu, mimpi yang pada zaman ini adalah sebuah mimpi yang biasa yang terbuka kepada permainan tidur ataupun permainan syaitan, monolog dalaman ataupun mimpi yang benar, iaitu mimpi orang soleh yang telah melihat wajah Nabi sebenar, tapi tidak termasuk dalam jaminan hadis. Jadi pendapat ketiga ni menyatakan bahawa tidak mustahil orang yang macam kita ni mimpi Nabi. Cuma jaminan itu yang kita rasa susah sikit nak jamin itu benar-benar Nabi atau tak. Tapi mustahil atau tidak, secara akal tidak mustahil. Contohnya kalau kita ada tidur, tiba-tiba kita mimpi seorang itu, kita rasakan Nabi SAW. Jadi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan mimpi itu mimpi yang benar. Apatah lagi mimpi orang-orang yang saleh, orang ulama-ulama, kalau dia mimpi dia jumpa Nabi, mudah-mudahan mimpi itu memang betul-betul Nabi. Cuma dia punya tiga-tiga pendapat ini ataupun tiga-tiga qaul ini, dia tidak lari daripada satu syarat, iaitu satu benda yang disepakati oleh tiga-tiga golongan ulama ini. Iaitu syaratnya adalah orang yang mimpi ini ataupun orang yang dikatakan Nabi dalam mimpi itu tidak boleh menambah, tidak boleh mengurang ataupun tidak boleh mengubah syariat yang sedia ada. Contohnya, kita tahu dalam Islam minum arak itu adalah haram, ataupun minum arak itu merupakan bahkan minal kabirah, daripada dosa-dosa besar. Tiba-tiba ada orang dia mimpi Nabi, dia rasa orang tu Nabi, ataupun orang tu memang dia rasa dalam mimpi tu orang tu adalah memang Nabi betul. Tiba-tiba dalam mimpi tu Nabi kata kamu telah halal bagi kamu dan juga keluarga kamu minum arak sekian. Maka secara pasti dan tidak diragui lagi bahawasanya yang dijumpai itu bukanlah Nabi SAW. Ataupun dia jumpa Nabi SAW dalam mimpi. Tiba-tiba Nabi kata kat dia,
Solat 5 waktu ni telah aku kurangkan untuk kamu sebanyak 3 waktu saja. Maksudnya kamu dan keluarga kamu dan juga jemaah kamu hanya perlu sembahyang 3 waktu saja. Jadi kalau orang mimpi begitu, secara sepakat 3 ulama ataupun 3 kelompok ni, itu bukan Nabi. Sebab mimpi Nabi ataupun mimpi jumpa Rasulullah SAW ini merupakan mubasyirat, iaitu benda-benda perkhabaran ataupun satu perkhabaran yang baik sahaja, ataupun satu peringatan untuk kita, bukan untuk menambah ataupun mengurang ataupun mengubah syariat. Ini samalah macam mimpi buruk yang dialami oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi SAW pernah bercerita kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ra'aitu fil manami ka'anna ra'si quti'a." Qala fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala, "Idza la'iba asy-syaitanu bi ahadikum fi manamihi fala yuhaddithu bihi an-nas." Ada seorang sahabat Nabi SAW berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku telah nampak dalam mimpiku seolah-olah kepalaku dipenggal." Maka Nabi SAW gelak ataupun tertawa. Maksud tertawa ni bukan macam kita tertawa. Para ulama beritahu fadhahikan Nabi, maksudnya Nabi gelak, bukan kita macam kita gelak, macam mengeluarkan suara. Hanyalah Nabi ni gelak kecil, iaitu menampakkan gigi gerham dia. Itu gelak para Anbiya alaihi salatu wassalam. Maka Nabi berkata, apabila syaitan mempermainkan seseorang daripada kamu dengan mimpi-mimpi yang begini dalam tidurmu, janganlah kamu menceritakan kepada orang lain. Nabi juga pernah bersabda, "Ar-ru'ya as-salihatu min Allah wal hulum min asy-syaitan, faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfuth 'an shimalihi thalathan wal yata'awwad min asy-syaitani fa innaha la tadurruhu." Mimpi yang baik itu, iaitu mimpi yang baik itu adalah daripada Allah, dan mimpi yang buruk itu adalah daripada syaitan. Siapa yang telah melihat sesuatu, iaitu mimpi yang tidak disukainya, hendaklah ia meniup ataupun dia meludah ke kirinya ataupun meniup ke kirinya 3 kali dan beristi'adzah, meminta perlindungan daripada Allah dengan berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan sebagainya. Kemudian mimpi itu tidak akan membawakan ini. Dalam hadis ini Nabi SAW beritahu 2 jenis mimpi yang kita mungkin akan hadapi dalam hidup kita. Ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik, iaitu mimpi yang ada alamat ataupun mimpi-mimpi yang ada perkhabaran yang baik, itu daripada Allah. Adapun al-hulum ni mimpi yang merapu-rapu ataupun mimpi yang menakutkan daripada syaitan. Apabila kita terjebak dalam mimpi yang tak seronok tu ataupun mimpi yang macam sahabat ni, kepala dia kena pancung ni, maka kita jaga tu. Nabi bagi tahu kita supaya kita meniup ataupun meludah tanpa air liur kan. Maksudnya meniup puih kan 3 kali di belah kiri kita, dan meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan. Sedangkan hadis pun mempunyai taraf-taraf yang itu hadis yang sahih dan juga yang lain atau hasan, maudu', dhaif dan sebagainya. Apatah lagi mimpi. Siapakah yang boleh mengesat mimpi itu adalah benar? Jadi seorang itu haruslah berhati-hati supaya tidak terjerumus dalam tipu daya syaitan. Mimpi berjumpa Nabi tidak boleh menjadi kayu ukur keimanan seseorang, kerana mimpi itu pun boleh diragui kesahihan. Ada juga sebagian orang yang memberikan ramalan-ramalan tertentu dan menyeleweng daripada syariat. Contohnya, dia mendakwa jikalau melakukan begini, orang itu akan ditimpa sesuatu yang buruk pada esok harinya. Sesungguhnya mendakwa mengetahui perkara-perkara yang gaib itu boleh membawa kepada kekufuran. Sebab apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, dia seorang lah yang, ataupun dia sahaja yang mengetahui benda yang gaib, dan juga dari kalangan malaikat dan rasul yang Allah Ta'ala bagi tahu benda itu, benda yang gaib itu. Ada pun orang yang mendakwa dia mengetahui gaib secara sendiri, bukan dengan perantaraan Nabi ataupun wahyu dari Allah, maka orang itu seolah-olah nak mengatakan bahawasanya kedudukan dia dengan Allah itu serupa. Sebab itulah orang yang dakwi benda-benda yang gaib ini perlu kita ragui dan kita tidak perlu percaya. Melainkan orang-orang yang illa man irtada min rasul, melainkan orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kalangan rasul, iaitu dalam kalangan malaikat ataupun manusia. Contohnya rasul dalam kalangan malaikat seperti Sayyidina Jibril alaihissalam. Apabila dia membawa satu benda yang gaib kepada Nabi,
Nabi wajib percayalah sebab benda itu adalah perkhabaran daripada satu rasul ataupun suruh Allah dalam kalangan malaikat yang terpercaya. Dan juga Nabi sendiri, apabila Nabi membawa satu benda ataupun satu perkhabaran gaib tentang akhir zaman dan sebagainya kepada kita, wajib kita percaya tanpa ragu-ragu. Kerana apa? Rasul itu telah di-endorse ataupun telah dilantik oleh Allah untuk menyampaikan benda-benda yang gaib. Adapun selain daripada itu, kita tidak boleh mendakwa seorang itu mengetahui perkara gaib. Apabila dia membuat dakwaan sebegini dan kita mempercayainya, maka akidah kita boleh tergugat. Kesimpulannya, jika ada daripada kalangan orang yang memberi fatwa yang pelik dan menyeleweng daripada syariat Islam, orang awam ataupun orang Islam haruslah menyiasat dan menolak sepenuhnya jika terbukti apa yang dikatakan oleh orang itu tidak benar dan menyeleweng daripada Islam, sekalipun ia berpakaian seperti ulama, kerana keimanan seorang itu tidak diukur pada pakaian. Sini kita dapat kaitkan dengan apa yang terjadi pada zaman sekarang. Macam mana manusia ni, kita tak tahu, mungkin masing-masing ada masalah, PKP dan sebagainya, ada orang yang stres dan sebagainya. Mulalah kita ni, manusia ni berangan-angan ataupun macam-macam, dia fikir macam-macam sehingga kan dia berhalusinasi. Kadang-kadang orang yang macam ni, orang yang membuat dakwaan macam ni, dia bukanlah dia yang salah, dia pun sendiri tak dapat kawal. Mungkin dia ada masalah kesihatan mental dan sebagainya. Tiba-tiba dia dakwa, dia nampak Nabi jumpa dia, Nabi bagi salam pada dia dan sebagainya. Kemudian dia buatlah ramalan, Nabi kata kat sini, Nabi duduk di sini kan. Kita pun maklum cerita itu. Kalau tuan-tuan tengok dalam media sosial, kita tahu macam-macam benda yang dibuat ataupun nama Nabi SAW ni dijual dengan harga yang murah, sama ada sengaja ataupun tidak. Ada pun orang yang sengaja menggunakan nama Nabi ini pun banyak juga sepanjang zaman. Orang yang nak mencari pengikut, nak mencari pengaruh, dia menggunakan tiket ataupun alasan mimpi ataupun yang Allah berjumpa Nabi secara sedar untuk mengumpulkan pengikut. Itu pun satu benda yang sangat-sangat kita risau sepanjang zaman. Ada pun orang yang lebih juga kita risau. Orang ni dia tidak bermaksud untuk tipu orang. Dia bukan maksud untuk tipu orang. Mungkin dia orang yang baik, mungkin dia orang yang soleh, tapi mungkin syaitan nak mempermainkan dia. Yang pertama. Yang kedua, mungkin syaitan tak mempermainkan dia, tapi dia berhalusinasi ataupun dia sendiri yang berkhayal. Mungkin sebab penyakit dia ataupun sebab dia stres dan sebagainya, dia berkhayal. Nabi datang pada dia, Nabi beritahu sekian-sekian, kat sini ada peperangan, sini kena pergi sini dan sebagainya. Suruh orang bagi duit pada dia. Itu benda yang bukan sekarang je. Cuma sekarang ni kita dapat tahu sebabkan banyak informasi yang terdedah dekat media-media sosial. Bahkan dulu pada zaman sebelum ataupun pada zaman silam pun ada seorang yang mengaku menjadi Imam Mahdi dan sebagainya, membunuh puluhan ribu orang disebabkan dia kata Nabi suruh orang bunuh orang yang tak ikut dia. Itu salah satu tipu daya syaitan yang sangat-sangat kita rasa membimbang. Kita nampak macam biasa. Dakwaan ni kalau kita nampak macam biasa, kita tak ambil serius, kita tak ambil kuat benda ni, mungkin kita sekarang ni tak jumpa lagi benda ni pada keluarga kita. Tapi apabila keluarga kita mula terlibat dengan benda ini, kita akan rasa macam mana. Kadang-kadang dia kata Nabi suruh ceraikan isteri kau. Di mimpi dia kata Nabi suruh ceraikan isteri kau, suruh keluar daripada rumah ayah kamu. Semuanya disandarkan pada Nabi. Jadi orang Islam ataupun kita yang beriman ni, kita jumpa Nabi suruh, kita kena buat lah. Takkan Rasulullah berbohong. Bukan Rasulullah yang berbohong, orang yang cakap itu yang berbohong, ataupun dia sendiri yang telah terkena bisikan syaitan. Bab 35, mempermainkan adab Allah Subhanahu wa taala. Wa min talbisihi 'ala al-'awam itlaquhum anfusahum fil ma'asi fa idza wabaqu takallamu kalam az-zanadiqah faminhum man yaqulu la atruku naqdan li nasi'atin walau fahimu la 'alimu anna hadha laysa bi naqdin li'annahu muharram wa innama yukhayyaru بين النقد والنسيئة المباحين فمثلهم كمثل محموم جاهل يأكل العسل فإذا عوتب قال الشهوة نقد والعافية نسيئة
ثم لو عملوا حقيقة الإيمان لعلموا أن تلك النسيئة وعد صادق لا يخلف ولو عملوا عمل التجار الذين يخاطرون بكثير من المال لما يرجونه من الربح الليل لعلموا أن ما تركوه قليل وما يرجونه كثير إلى آخر. Antara muslihat syaitan terhadap orang awam juga adalah berasa bebas melakukan maksiat. Jikalau di tengah mereka memberi alasan dengan perkataan orang-orang zindik. Orang zindik ni maksudnya orang-orang sama ada munafik ataupun orang-orang musuh Islam yang bersembunyi dalam Islam. Jadi orang yang zindik ini beralasan, aku tidak setuju dengan pembayaran secara tunai untuk sesuatu yang boleh dibayar secara hutang. Itu perumpamaan. Jadi kita tengok apa maksud tunai dan hutang. Tentu mereka akan tahu bukan pembayaran secara tunai kerana ia adalah haram. Terdapat hukum yang harus sama ada untuk membayar secara tunai ataupun hutang. Perumpamaan mereka adalah seperti orang jahil yang sedang sakit demam lalu meminum madu. Jikalau dicela maka dia akan berkata syahwat itu pembayaran secara tunai, adapun kesihatan itu pembayaran secara hutang. Jadi di sini satu, syaitan bagi tahu kepada orang-orang yang suka buat maksiat ini, bila orang tegur dia orang ada berfalsafah dengan satu falsafah yang tentang yang saya sebut tadi lah, pembayaran secara hutang. Aku tidak mahu nikmat yang aku dapat secara tunai untuk benda yang secara hutang. Apa maksud dia? Orang awam yang telah berjaya ditipu oleh syaitan adalah orang yang tidak berasa bersalah apabila melakukan dosa. Maksud aku tidak akan tinggalkan peluang mendapat bayaran tunai, iaitu ganjaran segera di dunia kerana ingin mendapatkan ganjaran yang tertangguh di akhirat, adalah mereka, maksudnya mereka tidak akan tinggalkan nikmat yang ada di dunia ini semata-mata mahu menunggu nikmat di akhirat. Itu maksud dia. Maksud dia kata, aku tak nak, maksudnya nak segera, nak kenikmatan segera. Buat apa nak tunggu-tunggu nak ambil di akhirat, baik aku enjoy di dunia. Itu maksud orang yang kata tu, dia tak nak ganjaran hutang tadi. Mereka akan merasa rugi jikalau tidak merasai nikmat yang ada di dunia ini sebelum mereka mati. Sedangkan nikmat Allah yang Allah janjikan di akhirat nanti bagi orang yang beriman adalah jauh berlipat kali ganda kenikmatannya jikalau hendak dibandingkan dengan nikmat yang ada dalam dunia. Tetapi mereka ini, iaitu orang yang meniru ucapan orang-orang munafik ini, tidak tahu dan tidak yakin dengan janji Allah. Jikalau mereka mengetahuinya sudah pasti berpusu-pusu orang akan merebut. Allah tidak menampakkan nikmat akhirat kepada manusia di dunia adalah berhikmah supaya orang yang benar-benar yakin dengan janji Allah sahaja akan merebut peluang yang Allah janjikan itu. Ada orang yang tidak berasa berdosa melakukan dosa kerana menganggap Allah Maha Pengampun. Ini satu penyakit juga, iaitu penyakit irja'. Al-irja' maksudnya dia bagus tu memang bagus, dia mengharapkan pengampunan Allah, tetapi tidak disertai dengan rasa takut dengan azab Allah. Sedangkan Allah Ta'ala kata, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, iaitu buat segala ketaatan, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmatku. Tetapi Allah Ta'ala tidak menghabisi ayat itu sekadar itu saja. Allah Ta'ala sambung, wala in kafartum, apabila kamu kufur, inna adabi lasyadid. Tapi orang-orang yang rasa Allah Ta'ala Maha Pengampun ini, dia meninggalkan ayat yang seterusnya, wala in kafartum, kalau kamu kufur nikmat yang aku beri, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azab aku sangat-sangat pedih. Dia hanya ambil sebahagian saja. Sedangkan Allah Ta'ala bagi tahu kita dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah, ya wahai orang beriman, masuklah dalam Islam kaffah, secara keseluruhan. Tidak boleh kita ambil sebahagian dan tinggalkan sebahagian. Orang ini hanya mengambil sebahagian daripada sifat Allah yang Maha Pengampun, tapi dia meninggalkan sifat Allah Ta'ala yang Maha Syadidul Iqab, iaitu yang Maha pedih azabnya ataupun hukuman. Benar Allah Ta'ala Maha Pengampun, tetapi yakinkah kita Allah Ta'ala akan menerima taubat seseorang yang mempermainkan azabnya? Taubat yang sebenarnya adalah menginsafi kesalahan yang telah dilakukan dan berjanji tidak mengulangi lagi. Kalau kesalahan yang sama diulang kembali, adakah itu dinamakan sebagai taubat? Benar sebagai seorang manusia biasa tak lari kita daripada kesalahan, tapi jangan sampai kita mempermainkan janji-janji Allah SWT. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan syurga dan neraka. Kalau Allah Ta'ala hanya menjanjikan keampunan, tidak perlu Allah Ta'ala jadikan neraka itu. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala menjadikan nikmat dan azab, syurga dan neraka. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala. Setiap malam kita baca surah Al-Mulk, alladhi, iaitu Allah yang khalaqal mauta, menjadikan hidup, wal haya, dan mati kita ini, liyabluwakum, dengan tujuan dia nak menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa dari kalangan kamu yang paling baik amalan. Wa huwal azizul ghafur, dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Apabila orang itu mempermainkan adab Allah ataupun hukuman Allah di akhirat, maka dia seolah-olah macam tidak meyakini bahawasanya Allah Ta'ala telah menciptakan neraka. Satu fenomena ataupun satu benda yang masih lagi berlaku daripada zaman dulu sampai zaman sekarang adalah namanya ataupun fikratul irja, iaitu satu pemikiran yang dinamakan al-irja. Al-irja ni maksudnya dia mengharap keampunan Allah, dalam masa yang sama dia tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan al-iman, ulama beritahu al-iman bainal khaufi war raja. Iman itu adalah di antara al-khauf, iaitu takut, war raja, dan juga harap kepada Allah SWT. Iman itu berada di antara atau di tengah-tengah. Apabila orang itu hanya berharap kepada Allah tapi dia tidak takut, dia sebenarnya tidak beriman dengan iman yang betul. Ataupun orang itu hanya takut kepada Allah tapi dia tidak berharap keampunan Allah, itu pun dia tidak selamat. Apa maksudnya? Orang yang takut saja kepada Allah, dia akan berputus asa ataupun tidak berharap kepada keampunan Allah. Seterusnya dia akan buat dosa sehingga habis hidup dia, penuh dengan dosa. Adapun orang yang hanya berharap pada Allah, sama juga, dia akan buat dosa pada Allah, kemudian dia kata Allah Ta'ala maha pengampun. Dua-dua orang ni akan binasa di akhirat nanti. Melainkan orang yang berada di tengah-tengah, dia dalam masa yang sama dia takut pada Allah, dalam masa yang sama dia harap pada Allah SWT untuk ampunkan dia. Itulah orang-orang selamat, itulah iman yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi itu saja, insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf benda yang saya telah cakap pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan perlindungan untuk kita daripada tipu daya syaitan sepanjang hidup kita, insyaAllah. Terutama sekali pada masa kita dalam hal sakaratul maut, ataupun dalam keadaan kita mabuk kematian ataupun sakaratul maut. Iaitu Nabi bagi tahu kita innamal ataupun al-a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal yang dikira oleh Allah itu adalah di pengakhiran. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi dia rezeki untuk buat kebaikan sepanjang hidup dia, tiba-tiba pada nak mati tu dia syirik kepada Allah SWT. Masa sakaratul maut tu syaitan datang, syaitan menyerumpai mak ayah dia ke apa, suruh sembah dia ataupun suruh kufur kepada Allah, dia kufur kepada Allah. Sedangkan orang lain tak tahu tentang apa benda yang dia buat. Kita minta Allah Ta'ala kurniakan kita istiqamah sampai ke akhir hayat. Ada orang yang sepanjang hidup dia bergulungan maksiat, tapi di akhir hidupnya Allah Ta'ala bagi hidayah, taufik untuk dia buat amal kebaikan, dan pada sakaratul maut Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk dia lawan bisikan-bisikan syaitan. Jadi dia berjaya untuk masuk dalam syurga Allah. Sebagaimana firman Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dihindarkan, dijauhkan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam syurga, faqad faz, maka dia telah sesungguhnya berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia ini melainkan mata'ul ghurur, permainan-permainan yang menipu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.